So guys, selamat datang ke SRTV. Sebelum tu minta maaf, video ni lambat aku keluarkan video sebelum 90 minit di mana kita akan berbincangkan mengenai persiapan Sabah FC lah untuk mengharungi perlawanan yang akan berlaku tidak lama lagi, ada beberapa jam lagi sebelum sepak mula perlawanan ni pada jam 7.30 malam di Stadium Likas. Sabah menentang Brunei di PMM. Aku baru saja habis daripada kerja ni guys, so memang aku penat gila ni. So aku tak tahu sama ada larat atau tidak untuk membuat watch along lah. So nantikan sajalah. Kalau aku boleh aku buat, kalau tidak minta maaf banyak-banyak. Dan kita akan berjumpa di video untuk ulasan perlawanan lah untuk again Sabah menentang Brunei di PMM ni. Jadi sedikit perkongsian mengenai persiapan Sabah FC sebelum menuju ke perlawanan ni guys. Terlebih dahulu adalah persiapan pemain kita. Nampak gayanya semua ada di sesi latihan, tapi gambar terakhir dikongsi kamu pada 18 hari bulan Disember. Darren Lock ada, Sifu ada, Gaby tiada. Kenapa aku mention Sifu? Adalah dia dikenakan kad merah pada perlawanan sewaktu menentang JDT tempoh hari. Jadi adakah dia akan digantung untuk perlawanan Liga Super ataupun hukuman tersebut akan dikenakan untuk perlawanan piala yang seterusnya, iaitu Piala Malaysia. So ini belum ada jawapan lagi lah di setakat pencarian aku di mana-mana news yang dikeluarkan lah. Tapi again, kita ada satu news yang cukup besar di sini. Seperti kita tahu, JP telah membuat keputusan untuk meninggalkan Sabah FC. Jadi siapakah pengganti JP? Tidak lain dan tidak bukan, ianya since belum ada lagi nama yang diumumkan oleh pengurusan Sabah FC. Jadi Altolinus telah dilantik untuk menjadi sekali lagi coach interim atau coach sementara untuk mengemudi Sabah FC bagi beberapa perlawanan yang akan datang. Walau macam mana pun ianya tidak akan lama lah, kerana kalau ikut rules bola sepak tempatan kita ni, sesuatu pasukan tersebut kena mendaftar official coach selama 14 hari, lebih kurang 2 minggu. Sorry, sinus aku lagi macam biasalah. Dan mengikut apa yang dikatakan oleh Jowit, Sabah FC sekarang tengah meneliti lah kandidat yang sesuai. Maksudnya pemahaman aku, memang ada sudah dalam list mereka beberapa nama, tapi tengah memerhatikan kandidat yang paling sesuai untuk mengisi kekosongan tersebut. So pasti banyak benda yang mereka perhatikan lah. Cuma yang aku rasa paling utama sini adalah dari segi budget. Bila sebut budget, adakah kita boleh mendapatkan coach-coach yang mempunyai CV yang cukup bagus? Kerana semestinya ianya memerlukan belanja yang cukup tinggi. Lebih kurang begitulah. So kemasukan Alto untuk menjadi coach sementara mengemudi perlawanan menentang Brunei di PMM ni, ada persoalan lah yang aku ingin kemukakan kepada anda dan aku ingin mengetahui pendapat anda jugalah. Okay, so saya letakkannya di ruang komentar di bawah selepas anda menyaksikan video ini sehingga habis. Di mana perubahan formation adakah mungkin akan berlaku, kerana kita tahu JP mempunyai resepi yang tersendiri, manakala Alto pula adalah merupakan anak didik OKS. Seperti kita tahu, Alto juga telah menggunakan formation 3-4-3 yang beliau telah terapkan untuk beberapa perlawanan sebelumnya lah. Jadi kalau 3-4-3 diterapkan, banyak perubahan yang perlu dilakukan. So sekiranya benda ni jadi, aku melihat di sini ialah Dominic sekiranya masih cergas, si Dom, si Rawison, dan juga sesuai sangat aku tengok Ingham lah as a 3 center back. Wing back kita Daniel Ting. So sama ada Jeffrey Chu ataupun Harit Naim akan digunakan pada wing back. Itu benda yang aku ingin tahu juga. Dan of course midfield kita, setelah kita menggunakan formation 3-4-3, so midfield kita akan 2 sahaja. So ada banyak option di situ lah. So maksudnya kita ada Sifu, kita ada Stu, kita ada Pelikanos, kita ada Gary Stevanobat. Di bahagian hadapan, aku boleh perhatikan di sini sekali lagi kemungkinan besar akan digunakan sekali lagi Tierney Moyajic. Dan apabila siapa Darren Lock ada, so Darren Lock akan berada di bahagian tersebut. So dari segi sub, aku rasa cukup bagus lah, kerana kita masih lagi ada beberapa pilihan lain. Untuk midfield telah aku sebutkan 4 pemain, tapi bagian harapan
Of course kita ada Azad, kita ada Farhan Roslan, ya itu salah. Tapi untuk Daniel Ting pun kita ada Ardinesh. Tapi bagian defender di situ ada dia punya persoalan dia lah. So sama ada siapa yang akan dikorbankan untuk menjadi pemain simpanan sekiranya rotation perlu dilakukan untuk bagian defend. Tapi again ini adalah formation 3-4-3 yang kita tidak pasti lagi sama ada Alto akan menggunakannya atau meneruskan apa yang telah diterapkan oleh JP pada perlawanan sebelum ini. Again mengikut kesesuaian terkini, kemampuan terkini klub kita jugalah. So itu adalah update terkini sekali lagi guys untuk klub kita. So aku mengharapkan sahabat FC sekali lagi boleh mendapat 3 mata dalam perlawanan ini bagi mengukuhkan kedudukan kita di mid table dan seterusnya memberi peluang lagi kita lah untuk mengejar, memperbaiki lagi kedudukan agar kita boleh terus mendaki ke tangga yang paling atas semaksimum yang boleh lah. Itu yang kita harapkan di sini. Karena sekali lagi selepas ini perlawanan akan menjadi sukar. So okay guys, persoalannya adalah yang aku tanya sebentar tadi. Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.